Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita nak sambung belajar untuk bab 11 pewarisan biologi tingkatan 5 bagi pewarisan manusia untuk standard kandungannya, dan untuk standard pembelajaran, murid boleh memerihalkan hukum Mendel dengan pewarisan manusia. Untuk hari ini kita akan belajar contoh pewarisan manusia untuk kumpulan darah ABO. Jadi murid-murid dah belajar pasal kumpulan darah ABO ni masa tingkatan 4. Seperti yang telah murid-murid belajar, kumpulan darah ABO ni dikelaskan kepada kumpulan darah A, B, AB dan O. Jadi ada 4 kumpulan darah. Dan ia adalah sistem darah ABO ni dia adalah satu contoh bagi alel berbilang di mana kumpulan darah ni dikawal oleh satu gene yang terdiri daripada 3 alel yang berlainan pada satu lokus, iaitu alel IA, alel IB dan alel IO. Jadi ada 3 alel yang akan mengawal kumpulan darah. Okey, macam sebelum ni kalau kita belajar contohlah, teacher bagi contoh Kalau untuk ketinggian, ia dikawal oleh 2 alel sahaja, iaitu pertama ia adalah alel T besar, dan yang keduanya dia ada alel T kecil. Jadi alel T besar ini merupakan alel dominan bagi tinggi. Manakala alel T kecil adalah alel resesif bagi rendah. Jadi untuk ketinggian, ciri ketinggian ia dikawal oleh sepasang alel T besar dan T kecil. Okey. Jadi jangan keliru kalau ketinggian itu adalah ciri. Kalau rendah ataupun tinggi itu adalah trait. Jadi jika jika ciri itu adalah ketinggian, maka traitnya sama ada rendah ataupun tinggi yang dikawal oleh sepasang alel. Berbeza dengan kumpulan darah ABO ni di mana ia dikawal oleh 3 pasang alel, iaitu alel IA, alel IB dan alel IO. Di mana alel IA dan alel IB adalah alel dominan. Jadi mereka ini akan dapat mempamerkan fenotip masing-masing. Jadi kita panggil juga mereka sebagai kodominan antara satu sama lain. Manakala alel IO adalah alel resesif. Jadi jika genotip individu tersebut adalah alel IA, maka ia akan mendapat kumpulan darah A. Jika dia adalah IA-IO, dia juga akan mempunyai kumpulan darah A kerana terdapat alel dominan IA yang akan menyembunyikan trait untuk IO yang merupakan alel resesif. Jadi alel resesif ini, IO ini hanya boleh mempamerkan fenotipnya, iaitu kumpulan darah O, apabila kedua-dua alel adalah alel resesif. Jadi jika individu ini adalah kumpulan darah IB-IO, maka dia akan kumpulan darah B. Jadi apabila kedua-dua alel IA dan IB hadir bersama, kesan kedua-dua alel dapat ditunjukkan, dapat dipamerkan, yang mana ia akan menunjukkan fenotip darah kumpulan AB. Jadi jadual ini menunjukkan ciri-ciri genotip dan fenotip kumpulan darah manusia. Bagi kumpulan darah A, genotipnya sama ada IA-IA ataupun IA-IO. Jika dia adalah IA-IA, maka dia adalah homozygot dominan. Tapi jika dia adalah IA-IO, ia adalah heterozygot dominan. Untuk kumpulan darah B, genotipnya adalah IB-IB ataupun IB-IO. Untuk AB, genotipnya adalah IA-IB. Kedua-dua alel ini merupakan alel dominan, iaitu kodominan antara satu sama lain, maka ia akan mempamerkan sifat mereka masing-masing. Jadi ia akan tunjukkan kumpulan darah AB. Manakala untuk kumpulan darah O, genotipnya adalah IO-IO. Jadi ini adalah petunjuk
di mana IA dan IB merupakan alel dominan, kedua-duanya adalah alel dominan, manakala IO adalah alel resesif. Jadi teacher ulang lagi sekali, alel IA dengan alel IB ini adalah kedua-duanya alel dominan. Jadi apabila komposisi genetik itu ataupun genotip adalah IA, IB, kedua-duanya alel dominan, maka ia akan mempamerkan sifat mereka, iaitu akan berkumpulan darah AB. Kesan mereka lah AB tadi. Jadi kita pergi kepada soalan. Seorang lelaki yang mempunyai kumpulan darah A berkahwin dengan seorang perempuan yang mempunyai kumpulan darah B. Tapi kat sini kita tak dapat lagi maklumat adakah dia homozygot ataupun dia heterozygot. Terangkan kemungkinan pasangan ini mendapat anak yang mempunyai kumpulan darah O. Jadi ada dalam ayat penyelesaian di bawah. Tapi seeloknya ayat ini naik ke atas lah kan. Tapi tak apa. Ini hanyalah sebagai latihan untuk kamu. So dalam maklumat ini telah dimaklumkan kedua-dua ibu bapa ialah heterozygot bagi darah A dan darah B. Bila heterozygot maksudnya kedua-dua alel itu adalah alel yang berlainan. Jadi bagi darah A dia adalah IA, IO. Untuk darah B ia adalah IB, IO. Okey, jom kita buat rajah skema kacukan pewarisan. Seperti biasa mesti ada induk, bapa, ibu. Kemudian tuliskan genotip untuk induk iaitu IAIO dikacukkan dengan IBIO. Simbol ini sangat penting ya. Kalau kamu tiada maka kamu kemungkinan akan kehilangan markah. Jadi jika kamu nak tambahkan fenotip di sini tak ada masalah Boleh ditambahkan. Okey, fenotipnya adalah bapa ini adalah heterozygot dominan. Okey, kumpulan darah A. Oh, dia tak cakap dominan minta maaf. Salah ni. Okey, dia mengatakan dia adalah heterozygot bagi darah A. Heterozygot kumpulan darah A. Manakala ibu adalah heterozygot bagi kumpulan darah B. Maka bapa IAIO dikacukkan dengan ibu IBIO, berlakunya meiosis, maka jangan lupa mesti buat anak panah. Di mana gamet tu nanti daripada bapa sama ada membawa alel IA ataupun membawa alel IO. Manakala untuk ibu, gamet daripada ibu selepas mengalami meiosis sama ada membawa alel IB ataupun membawa alel IO. Apabila berlaku persenyawaan secara rawak, maka berlakunya persenyawaan menyebabkan genotip anak mendapat IA, IB, IA, IO, IBIO dan IOIO. Jadi fenotip anak ialah A. Bagi IA, IB, maka kedua-duanya alel dominan, kodominan, maka ia akan mempamerkan kesan masing-masing, maka ia akan mendapat fenotip anak kumpulan darah AB. Manakala untuk IAIO, dia akan mendapat kumpulan darah A. Untuk IBIO, fenotip anak adalah kumpulan darah B. Manakala untuk genotip anak IOIO, dia akan mendapat fenotip anak tersebut adalah kumpulan darah O kerana kedua-dua alel ialah alel resesif. Jadi nisbah anak ialah 1:1, nisbah 1, nisbah 1, nisbah 1. Jadi soalan tanya kemungkinan pasangan ini mendapat anak yang mempunyai kumpulan darah O. Jadi boleh buat dalam bentuk peratus boleh, perpuluhan boleh, pecahan boleh. Jadi kita boleh buat kalau untuk bagi pecahan, boleh buatlah 1/4. Ataupun untuk perpuluhan 0.25. Ataupun untuk pecahan 25%.